خطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih yang join pada malam ni. Terima kasih banyak. Kita test mic, test sound dulu. Terima kasih yang join semua. Siapa yang ada malam ni tengok sikit. Siapa ada? Kilman, Masya Allah. Ini engineer power ni. Tajul ada, Tajul nanti kita dah sama Tajul. Yazid Rashid, Yazid, kita ada Z yang instructor diving saya juga. Terima kasih semua yang join. Maria, Nadia, Major David Teo pun ada juga. Ada lagi ke dia? Major David ada, Major David. Jom kita request live, jom. Terima kasih semua. Farina Fauzi, Suryana, thank you so much yang join pada malam ni. Sebagaimana yang saya janjikan, insyaAllah pada malam ni kita nak baca Quran. Malam ni kita simple saja surah Al-Muluk. Dah dalam 9 suku kan. Kita baca surah yang elok dibaca sebelum kita tidur. Surah Al-Muluk 30 ayat saja. So kita akan baca dan siapa yang nak request untuk nak baca, mungkin 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, nak try tengok hukum tajwid ke agak-agak, so kita boleh sama-sama kita request malam ni sebelum kita start kepada nak cerita apa yang ada dalam surah Al-Muluk ni. Major David, salam MCO. Macam mana? Semua okey? Madam Jane, kirim salam dengan Madam Jane. Alright, so kita nak baca surah Al-Muluk. Ada yang dah ready suratul Muluk. Surah yang ke-67 daripada 114 surah. Surah ni ada 30 ayat sahaja. Diturunkan di Makkah, maka nama surah ni surah Makkiyah. Selain daripada surah Al-Muluk, nama surah ni juga biasa disebut dengan surah At-Tabarak. Sebab apa? Sebab ada perkataan Tabarakalladzi dalam ayat yang first, ayat pertama. Okey, so kita baca suratul Muluk insya-Allah malam ni. Lebih kurang dalam 10-15 minit kita dah boleh siap. Dan kita tengok dia punya tadabbur. Siapa yang nak request untuk nak test dia punya tajwid atau nak tengok makhraj ke. Jelas sebab surah ni kan elok kita baca sebelum tidur. Soalan-soalan kita nak baca selalu sebelum tidur.
saya nak buka peluang siapa yang nak untuk try perbaiki atau perbetulkan bacaan. So tak perlu malulah dalam bab ilmu ni, insya-Allah tak ada malu. Kita semua sama saja insya-Allah. So kita baca dulu sama-sama suratul Mulk. Boleh buka dalam Al-Quran surah yang ke-67. Surah ni saya cadangkan bulan puasa nanti kan 30 hari, Ramadan kan 30 hari. Takkanlah sehari tak boleh hafal satu ayat. At least bila habis saja Ramadan sebulan, kita dah hafal suratul Mulk. So lepas ni nak tidur tak payah. Tak payah nak kena buka Quran, semua tak payah. Kita boleh terus hafal sampailah kita tidur. Okey, so 30 ayat sebulan dah boleh hafal dah sepatutnya. Tapi cikai sangat lah kan, sebab sehari satu ayat. Sedangkan satu ayat ni kita boleh hafal at least 3 ke 5 minit satu ayat. Try buat macam tu. Okey, jom kita nak start baca suratul Mulk insya-Allah. Testing 1 2 3 cubaan suara. 1 2 3, kita bagi reverb sikit, bagi echo sikit nak baca Quran. Kena macam ada kubah lah bawah kita ni. Kalau kat Mesir ada satu Masjid Sultan Hassan. Masjid Sultan Hassan kat Cairo ni memang dia punya dom dia daripada kayu yang diimport daripada pelbagai negara antaranya India. So dia boleh buat satu sistem akustik dalam dom dia, tak payah pakai mic. So baca dalam tu memang best. So itu fungsi dom bila kita masjid ataupun gereja, fungsi tempat yang berkumpul ramai orang, congregation. Tempat yang kita nak himpun ramai orang ni biasanya dia akan buat dom. Dari sudut architecture, dom ni menyebabkan kita tak payah letak tiang banyak. So orang boleh duduk ramai, kita boleh nampak ramai orang. Sebab tu ada dom. Dom ni sebenarnya bukan seni bina Islam. Jangan salah sebab saya adik-beradik saya ramai arkitek. So orang cerita dom ni sebenarnya bukan seni bina Islam. Okey, tapi dia adalah satu seni bina dari sudut architecture, adalah penyebab dengan adanya kubah yang besar, penyebab tak perlu letak tiang banyak. Tu dari sudut structure lah, dari sudut civil engineering ni macam tu. So tengok gereja, tengok masjid, tempat yang memerlukan orang ramai duduk. So fungsi pertama tak ada banyak tiang, sebab tu dia buat dom. Yang kedua, kenapa ada dom adalah supaya suara tu boleh didengari oleh ramai orang, sebab bouncing akustik tadi tu. So kita letak echo sikit, sebab kita tak ada dom kat rumah ni. Okay, so kita letak echo reverb sikit dan kita baca suratul Mulk insya-Allah. Kita mulakan dulu dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai surah Al-Mulk 30 ayat 10 minit insya-Allah settle. Dengan bacaan tadwir, tak laju sangat, tak perlahan sangat. Kalau perlahan sangat namanya tarannum ataupun bacaan murattal. Itu time tadarus, kalau buat pengajian apa orang baca, orang semak tu boleh baca murattal. Tapi kalau kita nak baca ulang kaji macam ni, kita baca bacaan tadwir. Kalau nak baca orang yang hafal Quran nak mengulang, nak baca laju-laju, tu namanya hadar, bacaan hadar. Itu salah satu beberapa cara teknik tempo ataupun kelajuan pace bagi bacaan Al-Quran khususnya. Okey. So ada yang nak try test bacaan, try baca 2 3 ayat, nak try. Siapa nak try test boleh request live. Kita try baca 2 ayat atau 3 ayat atau orang lain pula sambung sebelum saya start untuk masuk tadabbur insya-Allah. Apa pula? Semua orang senyap ni baca Quran ni. Irwan Ismail. Wan. Ini Irwan ni kalau kat Tioman dia ada dive center. Dekat Pulau Genting tu, Pulau kat Tioman ada dive center. Apa nama dive center Wan? Lupa nama dia. Irwan. Sepanjang pergi Tioman boleh kontak Irwan. Tapi sekarang tak boleh lah PKP. Okey, kalau siapa nak untuk baca, dah baca ikut dah tadi, okey lah, dah baca ikut. Kalau siapa yang nak try untuk nak tengok tajwid ke, hukum hakam ke, tentang bacaan 2-3 ayat, boleh request. Nanti request pun bagi tahu saya nak baca, betul request lah. Okey. Kita nak tadabbur sikit suratul Mulk. Sebelum kita nak tadabbur, kita nak tengok antara kelebihan suratul Mulk ni. Ada banyaklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara Imam Ahmad meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya terdapat satu surah dalam Al-Quran mengandungi 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pembacanya, sehinggalah dia diampunkan, iaitu Maha Berkat Tuhan yang menguasai pemerintahan. Jadi so ayatnya adalah suratul Mulk. Maha Berkat Tuhan tu disebut dalam ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Imam Ahmad bagi tahu dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi kata satu surah ni ada 30 ayat, dia akan bagi syafaat kepada pembacanya. Zizu Zainuddin, Ustaz next time buat tasmi' Al-Fatihah boleh? Boleh. Jangan next time, hari ni pun boleh insya-Allah. Siapa nak test Al-Fatihah. Nina Ghaffar, Wida tiba ni send a request. Tulis kat situ, send request untuk baca Quran ke send request untuk apa? Ustaz, saya nak test bacaan. Lepas tu request. Macam tu cara dia. Sebab kadang-kadang kan dia request ni kan dia macam tiba-tiba kan. Baca sebelum tidur boleh ke daripada Harizan? Okey, baca sebelum tidur ni bukannya boleh, memang digalakkan. Memang digalakkan baca sebelum tidur. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita pasal elok baca sebelum tidur.
Manakah hadis dia? Kejap Hadis daripada Jabir bin Abdullah berkata bahawa menjadi kelaziman untuk baginda SAW tidak tidur sehinggalah baginda membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ataupun Alif Lam Mim Tanzil, surah Sajdah. Sama ada suratul Muluk ataupun surah As-Sajdah. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi SAW akan baca surah As-Sajdah ataupun surah Al-Muluk sebelum tidur. Elok baca sebelum tidur. Hari ni tak ready Ustaz, okey tak apa. Wan Hajah Hatijen. Nanti jumpa lagi insya-Allah, kita doa-doa boleh jumpa umrah pula insya-Allah. Siapa yang nak request untuk bacaan boleh tulis dulu, Ustaz saya nak request untuk baca, nak try mengaji, nak terus Ustaz semak 2-3 ayat. Tulis kat situ dulu kemudian baru request. Sebab kadang-kadang dia auto request kan, kalau saya accept kan orang tu tak ready pula kan. Okey. So ada banyak hadis Nabi SAW, ada banyak antaranya Ibnu Abbas berkata salah seorang sahabat Nabi SAW memasang kemah di atas sebuah kubur tanpa menyedari ianya ialah kubur, dan dalamnya ada terdapat seorang yang sedang membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk sehingga habis. Beliau pergi dan memberitahu baginda lalu bersabda, surah Al-Mulk itu pertahanan, ia pelindung yang melindungi dari azab Allah Ta'ala. Maknanya orang ni dibuat kemah dekat kawasan kubur, dia dengar ada orang baca surah Al-Mulk dalam kubur. Kalau kita dah lama cabut, rupanya kata Nabi SAW, engkau dengar tu rupanya surah Al-Mulk tu seolah-olahnya macam sedang dibacakan, yang akan melindungi orang yang duduk dalam kubur. Maknanya dibaca masa hidup, nanti masa dekat dalam kubur, surah tu akan sentiasa dibacakan untuknya, supaya dia tu terlindung daripada sebarang azab kubur, terlindung daripada binatang berbisa dalam kubur. Sebab apa? Sebab dia rajin baca dalam hidup dia. Jadi kita kena baca ni. Hadis ni penting daripada Ibnu Abbas cerita macam tu. Ni boleh tengok dalam Sunan At-Tirmizi ada cerita macam tu. Ada hadis banyak lagi lah, banyak sangat daripada Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan berkata seorang lelaki akan didekati dalam kubur dan kakinya dan dari dadanya dan dari kepalanya. Setiap kali surah ini akan melindunginya dengan berkata kamu tidak boleh melakukan apa-apa kepadanya. Dia dahulu pernah membaca suratul Muluk. Maknanya nanti malaikat yang nak mengazab kita, dia datang daripada kepala, datang daripada kaki, datang daripada dada. Dalam pelbagai penjuru azab itu akan datang, tetapi setiap kali azab datang belah kepala, suratul Muluk akan datang untuk jadi pelindung. Datang daripada kaki, suratul Muluk akan datang. Macam tu maknanya dia akan menjadi pelindung kita. So kalau kita hari ni ada takaful untuk melindungi kita, kita hari ni ada bodyguard untuk nak melindungi kita, kita hari ni ada apa? Pakai sanitizer untuk melindungi kita daripada virus. Kita ada makan suplemen, macam-macam perlindungan yang kita buat. So perlindungan untuk alam kubur kita, perlindungan selepas kita mati. Perlindungan yang kita buat sekarang ni ketika kita hidup, bila kita mati, semua duit perlindungan tu semua dapat pada waris kita. Tapi yang nak melindungi kita sekarang sehinggalah selepas kita mati adalah suratul Muluk. Yahya meriwayatkan kepadaku daripada Malik bin Ibn Shihab yang daripada Humaid bin Abdul Rahman memberitahu bahawa surah Al-Ikhlas bersamaan dengan sepertiga Al-Quran. Qul Huwallahu Ahad tu kalau dia adalah 1/3 Al-Quran. Suratul Muluk pula kata Yahya Ibn Shihab daripada Yahya daripada Malik bin Ibn Shihab. Surah Al-Muluk pula dia akan merayu untuk kita membacanya. Macam tu. So maknanya suratul Muluk ni seolah kalau kita dengar lah, dia tu seolah-olah memanggil-manggil kita, bacalah aku, bacalah aku, bacalah aku. Sebab dia ni, dia senang macam ni lah, agent takaful, asyik approach kita, kan, buatlah takaful, buat insurans, sebenarnya untuk melindungi. Bukan sekadar orang takaful tu nak ambil commission. Sebenarnya dengan package yang dia ambil tu untuk melindungi orang tu. So suratul Muluk ni macam agent insurans tau. Dia akan panggil orang, jomlah masuk, jomlah join. Suratul Muluk dia memanggil-manggil kita sebab dia nak memberi perlindungan kepada kita. Alright. Itu antaralah banyak sangat sebenarnya kalau cerita pasal hadis Nabi SAW tentang kelebihan suratul Muluk. Dan ceritanya dia adalah pelindung. Dan antara menjadi sebab kita boleh masuk ke dalam syurga Allah. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, terdapat satu surah yang akan merayu pembacanya sehingga ia akan menyebabkan orang itu masuk syurga. Satu surah yang akan merayu pembacanya. Alright. Putera Merah, Ustaz Syafiq. Lama tak jumpa Ustaz Syafiq.
Waalaikumsalam. Syafinas. Syafinas. Payah ke nama. Zizu Zainuddin. Terima kasih semua yang join. Okey, itu tentang hadis Nabi kelebihan suratul muluk. Sebenarnya suratul muluk ni ada apa isi kandungannya? Secara overallnya lebih kurang dalam 7 intisari yang penting dalam suratul muluk. Sebelum saya ambil beberapa spot yang saya nak detailkan dalam tadabbur malam ni, cuma intisari secara overall 30 ayat tu cerita pertamanya tentang ujian dalam hidup. Maknanya hidup mati kita apa sahaja yang Allah bagi dalam kehidupan kita hari ini dan juga kematian untuk Allah uji manusia. Keduanya Allah cerita pasal penciptaan langit bumi, keseimbangan dan kelebihan yang ada. Ketiga tentang perintah Allah untuk kita memerhatikan isi alam semesta. Mana tengok bumi dan tengok angkasa. Yang keempat tentang azab kepada orang kafir. Kemudian janji Allah. Yang kelima janji Allah kepada orang yang beriman. Kemudiannya Allah cerita pasal bumi yang Allah jadikan sebagai tempat manusia mencari rezeki. Dan yang seterusnya peringatan Allah kepada manusia tentang sedikitnya mereka yang bersyukur kepada nikmat Allah. Okey. Itu antara intisari secara overall 30 ayat surah Al-Muluk. So kita nak tengok beberapa perbincangan yang disebut dalam suratul Muluk. Yang pertama saya nak ambil dalam ayat yang kedua suratul Muluk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalnya. Dan Allah itu maha kuasa membalas amal lagi maha pengampun. Waalaikumsalam Ustaz Syafiq. Semoga selamat sihat semuanya insya-Allah. Semoga tabung haji semua terus maju insya-Allah. Salam rakan-rakan tabung haji semua. Waalaikumsalam Syahdin. Waalaikumsalam. Semoga semua selamat semua insya-Allah. So ceritanya dalam ayat kedua nak cerita pasal ujian. Allah bagi kita hidup mati ni. Dalam hidup itu ada senang, ada susah, ada menangis, ada gembira. Semua tu ujian. Mati juga semuanya ujian. Sebab ada orang masa sebelum mati orang tak tahu pun apa-apa tentang dia. Lepas dia mati baru orang tahu tentang dia. Kalau tahu benda baik tak apa. Takutnya orang tahu benda jahat, benda yang tak elok tentang dia. Sebab ada juga macam tu. Jadi hidup mati ni semua adalah ujian. Sebab tu Nabi SAW doa sebelum Nabi bagi salam. Selepas tahiyat akhir, sebelum Nabi bagi salam, Nabi ada baca satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta lindung daripadamu ya Allah daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabin nar. Aku minta lindung denganmu daripada azab api neraka. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku minta lindung daripadamu ya Allah daripada fitnah ketika hidup dan juga fitnah ketika mati. Maknanya hidup mati kita ni memang ada ujian. Fitnah ni maksudnya ujian. Okey, fitnah masih hidup, ujian-ujian masih hidup dan juga ujian-ujian selepas kematian, sama ada ujian baik atau ujian buruk. Mana alam barzah ada ujian, pada mahsyar ada ujian, hidup mati ada ujian. Antara ujian lain kadang-kadang adik-beradik putus saudara sebab lepas mak bapak mati berebut kepada harta pusaka. Ujian juga. Kematian mak bapak tu menjadi ujian sebenarnya. Nak tengok anak beranak sejauh mana dia orang boleh bersatu hanya sebab nak merebutkan harta dan sebagainya. So kena hati-hati. So Allah sebut hidup mati kita memang penuh dengan ujian. So kita ni Allah nak test. Test dia untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapakah di kalangan kita ni yang lebih baik amal. Bukan lebih banyak amal, tapi lebih baik. Kenapa Allah sebut lebih baik? Sebab Allah nak tengok kualiti, bukan kuantiti semata-mata. Kuantiti juga penting, tetapi yang paling utamanya Allah nak tengok adalah kualiti. Sebab ada orang di kuantitinya banyak, tapi tidak ada kualiti. So, no point juga. Orang kata buat habis beras. Buat perabi beras je kadang-kadang. Habis duit banyak, tapi kualiti tak ada.
Kerjanya Allah hari-hari sampai 12 jam, sampai 20 jam kerja tapi tak ada kualiti. Ada orang tu kerja 4 jam je tapi 4 jam ni sangat berkualiti. So yang mana? Allah nak tengok yang berkualiti. Sama juga kadang-kadang ada orang tu dia baru masuk Islam. Dia baru je masuk Islam, mungkin semalam baru ucap syahadah, semayang pun tak pandai lagi. Ditakdirkan dia mati. Amalnya tak banyak. Amalnya mungkin baru masuk Islam je amalannya. Syahadahnya baru sempat belajar Fatihah mungkin, tiba-tiba dah meninggal dunia. So tak ada kuantiti amalan, tapi dia ada kualiti amalan. Apa kualiti dia? Dia punya syahadah tadi dengan keikhlasan. Dia masuk Islam benar-benar ikhlas. Bukan masuk Islam sebab nak minta derma, tak ada. Memang dia tertarik dengan Islam, dia percaya Tuhan itu esa, dia percaya Nabi. Jadi ini kualiti amalan. Jadi sebab itu kita halang-halang boleh buat baik ni, buat baik yang ada kualiti. Tapi kalau boleh buat baik yang ada kuantiti dan kuantitinya pula berkualiti, dalam buat banyak amal dan semua amalnya berkualiti, itu lagi luar biasa. Jadi Allah bagi ujian-ujian dalam hidup ni memang Allah nak tengok tentang kualiti amalan kita. Tapi janganlah ambil kesempatan buat amal sikit, tak apa ustaz, asalkan saya fokus. Saya penting kualiti. Jadi dia tak buat benda lain, dia buat tu je. Tak nak pula macam tu. Kita nak cari pelbagai jenis amal sebab kita tak tahu amalan yang mana yang Allah terima. Jadi buat pelbagai jenis amalan, sekecil-kecil amalan, apatah lagi sebesar-besar amalan. Dengan amalan itu yang akan menjadikan kita insan yang berkualiti di sisi Allah. Ahsanu amala. Allah tak guna perkataan aktsaru amala. Ahsanu, yang terbaik, yang berkualiti. Okey. Sama jugalah kalau buat filem, hanya ada orang filem kita pun ada. Buat filem kena berkualiti, buat drama, buat lagu, buat apa fashion, buat apa saja hidup kita ni, bekerja ke, buat ibadat ke, pastikan ada kualiti. Ahsanu. Dalam hadis Nabi sebut apa? Innallaha yuhibbu idza amila amalan ay yutqinahu. Nah, Nabi kata apa? Allah itu sangat suka kepada orang yang apabila dia buat satu perkara, dia buat dengan yutqinah. Yutqinah ni sungguh-sungguh, berarti dia mementingkan kualiti. Alright, ada soalan. Ustaz nak tanya luar topik sikit. Saya pernah masuk kelas makeup. Orang makeup tu pandai-pandai gunting bulu kening. Saya tanpa kebenaran saya, adakah saya berdosa besar? Bukan kita buat kan, orang buat, itu dimaafkan. Tapi lepas tu jangan buat lah. Jangan buat. Tak boleh ya, kening jangan dipotong. Hukumnya haram, cukur, potong, buang bulu kening semua. Jangan. Yang peliknya cukur, lepas tu lukis balik atau pelik. Nasib baik tak cukur bulu kaki, lepas tu lukis balik bulu kaki. Jangan macam tu So kening ni tak boleh buat, tak boleh gunting, tak boleh apa. Kecuali kalau kening dia terlalu pelik. Kalau kening dia pelik, dia dah jadi darurat. Orang tengok dia, orang tak nampak macam manusia. Mungkin dah jadi macam beruang dan sebagainya. Orang tengok tu jadi takut, mungkin kening terlalu tebal. Ada orang keningnya sampai menutup kelopak mata. Tebal sangat kening dia. Sampai bercantum. Orang tengok dia takut. Jadi dekat situ boleh. Dalam konteks daruri. Sebab untuk nak menjaga emosi dia dalam masa yang sama, nak berkomunikasi dengan orang lain, nak menjadi manusia yang normal, ketika itu dia akan cukur yang sepatutnya dia tinggalkan kening yang normal sebagai manusia. Itu dibenarkan. Okey, yang seterusnya kita nak tengok ada beberapa ayat. Okey, ayat yang kelima. Ayat yang ketiga, empat, lima cerita pasal langit. Cuma ayat kelima ni penting. Ayat kelima ni penting. Allah sebut dalam ayat kelima, auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Demi sesungguhnya Allah sebut, kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi. Allah sebut apa? وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, maknanya langit dunia. Langit dunia ni mana kita boleh nampak dengan mata kasar kita.
Tapi sebenarnya langit tu luas. Allah sebut dalam ayat yang ketiga kan, langit tu bertingkat-tingkat. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Langit tu bertingkat-tingkat. Tapi Allah bagi satu perkataan langit dunia, as-sama ad-dunya, walaupun langit tu sangat jauh, tapi mata kita mesti boleh nampak. Okey? Allah kata apa? Allah jadikan langit yang bertingkat-tingkat ni, tapi dalam masa yang sama Allah hiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi ni masabih. Masabih ni apa? Lampu-lampu. Apa dia? Bintang-bintang. Misbah ataupun bintang. Dalam konteks ni dipanggil bintang-bintang lah. Kalau dalam istilah astronomi dipanggil planet. Kan? Dipanggil planet ataupun kosmos. Sebenarnya apa fungsi kosmos ni? Waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'im. Antara fungsi bintang, bukan kesemuanya. Ada beberapa jenis masabih, beberapa jenis bintang-bintang yang Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai punca rejaman terhadap syaitan. Rujuman lisyayatin. Kita perasan tak ada jenis bintang yang orang panggil apa? Bintang yang untuk menembak. Apa dia? Shooting star. Biasa tak dengar perkataan tu shooting star? Kalau orang yang bercinta ni tengok shooting star, dia duduk kat tepi bukit, nampak bintang. Kan shooting star tu, oh dia wishing luck. Oh seronok dia Dia doa kebaikan lah apabila nampak bintang. Orang kata taik bintang tu, shooting star tu. Sedangkan taik bintang tu ataupun shooting star tu fungsi dia apa? Rujuman lisyayatin. Rujuman lisyayatin. Untuk merejam syaitan-syaitan. Kenapa nak merejam syaitan? Kenapa pula nak merejam syaitan? Dalam kalau kita buka dalam suratul jin, buka suratul jin, kita ada tengok beberapa pengakuan jin ketika mereka sedang cuba mencuri berita-berita di langit. Ada malaikat yang akhirnya akan merejam mereka. Nanti saya buka kejap dalam surah Al-Jin. Dalam ayat yang ke-8. Siapa boleh buka suratul jin ayat yang ke-8. Suratul jin ayat yang ke-8 ada cerita pasal jin-jin yang duduk dekat langit ni, mereka ni sentiasa berusaha untuk mencuri berita di langit. Dan apa kata jin? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harsan shadidan wa shuhuba. Sangkut-sangkut, lain tak okey ke? Dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha, ni kata jin ni jin tengah bersembang sama-sama dia ni. Sesungguhnya kita ni semua telah berusaha untuk mencuri. Lamasna sama, kita cuba mencari-cari atau mencuri berita dekat langit. Lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya dan dengan rejaman-rejaman. Syadida wa syuhuba. Syuhuba ni maksudnya api-api yang menyala. Ada api-api yang merejam jin-jin ataupun syaitan yang sedang mencuri berita di langit. So antara rejaman-rejaman ini datang daripada suratul Mulk menerusi ayat yang Allah sebut yang kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Memang langit nampak cantik, ada bintang-bintang. Tapi bintang-bintang ni bukan semuanya untuk mencantikkan kita, untuk mencantikkan bumi, tapi ada kadang-kadang Allah bagi bintang-bintangnya kerjanya untuk merejam syaitan. So kita jangan terikut dengan ajaran orang barat. Bila nampak bintang-bintang yang shooting star, bintang yang menembak, yang terbang tu, oh kita pun wishing lah, ya Allah aku nak tukar kereta pada time tu. Jangan. Kita ni nak minta bukan time bintang. Kita nak minta dengan Allah. Bila-bila masa sahaja. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata siapa hamba aku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat dengan mereka. So tak perlu tunggu bintang. Anytime. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan doa jika ia meminta kepadaku. So tak perlu minta time
shooting star saja, minta bila-bila masa. Kita ada banyak waktu yang mustajab. Tak pernah disebutkan oleh Nabi SAW suruh minta time apa nampak shooting star ataupun orang kata taik bintang. Tak pernah. Yang Nabi kata berdoa bila time hujan turun, berdoa, ni makbul doa. Time dengar bunyi ayam jantan berkokok, especially waktu subuh tu, tengah pertukaran shift antara malaikat siang dan malaikat malam. Bila lagi ketika hari Jumaat, ketika musafir, ketika dizalimi. Bila lagi ketika tengah malam, sepertiga malam waktu sahur, antara dua khutbah, antara azan dengan iqamah, hari Jumaat. Bila lagi hari Arafah, hari wukuf, hari mabit di Muzdalifah, waktu-waktu haji, waktu umrah tu. Itu waktu-waktu yang mustajab. Nabi tak pernah sebut pun doa ni makbul, doa ni time bila? Time shooting star, tak ada. Shooting star ni tujuannya adalah untuk merejam syaitan. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. So jangan kita tersilap dengan beberapa budaya barat. Budaya barat ni macam-macam. Kita nampak water fountain, kita balik shilling dalam tu. Kan biasa orang buat, nampak pergi jalan Europe, jalan travel mana-mana, nampak mana-mana kolam, ada kolam air, kolam ikan tu penuh shilling dalam tu. Siapa ajar? Islam tak ajar macam tu. Nampak shooting star, berdoa time tu, tak elok. Kita jangan ikut semua budaya-budaya barat ni. Kalau kita percaya, ini dipanggil syirik kepada Allah. Okey, itu antara juga benda yang penting yang kita nak bincang. Semua ayat 3, 4, 5 ni sebenarnya lebih pada cerita pasal langit. Allah kata langit tu bertingkat-tingkat, tapi dia nampak. Walaupun zayyana as-samaa'a dunya, langit dunia kita nampak. Tapi sebenarnya nampak macam dekat, sebenarnya jauh. Sebenarnya sangat-sangat jauh. Untuk pengetahuan sesedari, kalau tuan tengok langit malam ni contohlah. Kalau tak ada bintang, kalau kosong je langit kita, berarti esok ada kebaran kalian untuk hujan lah. Sebab langit tu ditutupi dengan awan yang sangat banyak, so bintang tak nampak. So kalau awan tak ada, kita nampak bintang yang banyak. Tambah pula kalau kita dekat bawah, kat dataran ni tak ada banyak pencemaran cahaya. Kita duduk dekat sebuah dataran yang sangat gelap, so pantulan cahaya ke langit tak ada, so langit akan jadi sangat gelap. Masa tu kita akan nampak banyak sangat bintang. Kalau dekat Australia ada satu nama tempat namanya Coonabarabran. Boleh search dekat Google. Coonabarabran, lebih kurang 5-6 jam daripada Sydney, Australia. Coonabarabran tempat orang mencerap bintang biasanya. Orang ahli-ahli astronomi biasanya akan pergi kawasan tu. Kawasan tu sangat gelap sehingga kan kalau kita berdiri sebelah kawan kita sebelah pun tak nampak kawasan, nampak bayang-bayang punya gelap kawasan tu. Kita akan nampak bintang sangat banyak sehingga kan dataran kita boleh cerah dengan sebab bintang. So bintang ni nampak macam dekat, sebenarnya sangat jauh. Ada bintang yang kita tengok malam ni kerana jaraknya terlalu jauh, dia memakan masa 50 tahun perjalanan, malam ni baru kita nampak bintang tu. Bermaksud cahayanya yang sangat laju tu, yang 1 saat kelajuan cahaya bersamaan 300,000 km. Walaupun cahaya tu sangat laju, tetapi bintang tu terlalu jauh daripada bumi, dia memakan masa 50 tahun. Perjalanan cahaya tu nak sampai dekat kita, malam ni kita nampak bintang tu. Dia takdirkan, kalau nak faham lah, dia takdirkan kalau kita ada kenderaan yang kelajuannya mesin cahaya, kelajuan cahaya 1 saat 300,000 km, kita perlukan masa 50 tahun untuk sampai ke bintang tu. Kita nampak malam ni 50 tahun baru kita sampai. Siapa pernah tengok cerita The Passenger? The Passenger nak cerita pasal dia nak pergi tu kan. The Passenger yang dia orang duduk dalam satu kapsul, mereka di hibernate, mereka ditidurkan untuk pergi ke planet baru tu kan. Siapa tengok cerita The Passenger tu? Mereka nak pergi perjalanan tu beratus tahun. Padahal dekat je dia nak pergi tu. Ni contoh lah. Nak katanya perjalanan langit tu sangat jauh. So ada bintang yang malam ni yang kita tengok ni tentang usianya 9 tahun perjalanan. Kita nampak cantik, cantik bintang ni. Rupanya bintang tu dah 9 tahun. Dia keluarkan cahaya dia tu 9 tahun baru malam ni kita nampak. Tentang bintang tu dah tak ada dah pun. Sebab tu hari kiamat sesedari semua, hari kiamat nanti kita tak perasan. Rupanya dekat angkasa ni dah banyak benda yang dah hancur. Tapi kita tak perasan. Sebab kita tak nampak dia. Sebab tu kiamat berlaku tiba-tiba. Sebab tu kita kena bersedia untuk kiamat. Sahabat saya, Ustaz Fendi, Masya Allah. Apa khabar Ustaz Fendi kita? Ini pensyarah hebatnya, Masya Allah. Ni kalau saya zaman belajar dulu, saya asyik kalah dengan dini je lah. Asyik dia je nombor 1, aku asyik nombor 3 je. Dia ni nombor 1. Ustaz Fendi, doakan saja Ustaz Fendi. Semoga selamat semua insya-Allah. Okey, so kita cerita tadi pasal jarak langit dan juga bintang-bintang yang Allah berikan kepada kita ni memang untuk perhiasan, tapi ada beberapa fungsi-fungsi yang lain bintang-bintang ni.
Antara lain yang boleh juga kita nak buat dalam 5 minit yang terakhir ni, dalam ayat yang ke-15 ni yang terakhir yang kita nak bincang malam ni. Allah sebut dalam ayat yang ke-15 suratul Mulk, auzubillahi minasyaitanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah sebut dalam ayat 15, Allah iaitu dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Zalula. Zalula ni mudah digunakan. Susah ke kita hidup dekat bumi ni? Tengok oksigen senang. Dapat. Tak payah pakai tank tau. Bayangkan Allah bagi kita bumi ni, kita nak hidup susah. Tak bernafas kena guna ni. Mungkin oksigen mungkin bahaya ke kena pakai. Sekarang ni kena ada virus kan. So kita kena pakai mask. Tapi tak, kita boleh bernafas senang. Tak nampak oksigen tapi boleh bernafas. Apa? Pokok. Sayur-sayuran kita boleh guna. Binatang-binatang ada yang senang untuk tangkap. Nak berjalan senang. Allah kata kami jadikan bumi ni zalula. Zalula ni iaitu mudah digunakan. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantau bumi ni. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahin nusyur, dan ingatlah kepada Allah jugalah tempat kamu semua kembali. So ingatnya Allah bagi kita bumi ini senang. Sebab Allah tak bagi kita planet lain. Kalau Allah suruh kita hidup dekat Marikh, susah. Tak akan boleh hidup dekat Marikh. Siapa pernah tengok cerita Martian? Siapa nama pelakon dia, Martian tu? David Webb. Kan dia berlakon cerita Martian tu, yang cerita apa Born Identity tu. Kan dia berlakon, dia duduk dekat Marikh tu. Tak boleh hidup kat Marikh. Ada kajian saya pernah dengar itu, ada kawan saya cerita, ada geng-geng astronomer ni duduk dekat Marikh, walaupun diberikan mereka pelbagai kelengkapan dengan makanan yang lengkap, dengan games, dengan apa, semua benda lah untuk nak survive kat Marikh, mereka tak boleh survive. Susah. Psikologi, mental, semua sangat kritikal. Tak mampu nak hidup. Marikh tak jauh sangat dengan bumi. Nak duduk kat bulan pun, bulan yang dekat berapa ratus kilometer dengan bumi ni pun tak boleh nak hidup. Susah. Apatah lagi nak pergi planet-planet lain, Mushtari. Mushtari memang tak boleh tinggal sebab dia tak ada tanah. Mushtari ni dia ada gas saja, nampak macam cantik kan, macam ada tanah. Tak, dia sebenarnya kumpulan gas, kumpulan asap. Neptune semua tu, Pluto nampak cantik ada ring tu asap, tak boleh nak duduk. Malah dia jauh sangat pun dengan Bima Sakti ni. Jauh sangat dia, dekat hujung Bima Sakti kita. Susah. Tapi Allah jadikan bumi dalam banyak-banyak dalam galaksi Bima Sakti ni, yang dekat dengan bumi ni namanya, yang dekat dengan matahari salah satu yang nama dia bumi. Allah kata apa? Ja'ala lakumul arda zalula. Kami jadikan bumi bagi kamu yang mudah untuk kamu gunakan. Nafas senang, nak makan senang, nak berjalan senang, nak tidur senang. Ada siang, ada malam, senang. Fungsinya sangat bagus. Bila hujan, gunung Ghana akan serap air hujan tu. Tapi yang menyusahkan siapa sekarang ni? Kita sendiri menyusahkan balik bumi ni. Sungai yang cantik kita yang kotorkan, akhirnya dah kan. Tanaman-tanaman yang sepatutnya organik, hari ni kita racun dengan alasan sebab tak nak ada ulat. So kita racun dengan chemical. So kita makan sayur-sayur yang kadang-kadang tak bagus. Walaupun nampak hijau. Lagi apa? Sikit banjir. Kenapa? Kerana gunung yang sepatutnya menjadi pusat tanaman air, gunung Ghana, bukit-bukit dah habis dihancurkan. Saya pergi diving, tengok laut pun dah banyak kotor. Coral banyak mati. Sampah sarap dalam laut bukan main banyak. Sebab apa? Orang yang bercuti main buang sampah merata-rata, dalam bot main buang. Ada pula sistem pukat tunda, banyaklah rosaknya alam. Sedangkan alam ini Allah jadikan zalula, mudah untuk digunakan, baik untuk manusia, baik untuk makhluk-makhluk yang ada. So tak payah kita bercita-cita nak pergi ke planet lain, tak payah bercita-cita macam tu. Ada, tak silap saya, NASA ada buat statement, ada satu planet dekat angkasa lepas yang dia macam bumi. Macam bumi. Saya lupa, boleh search dekat Google, planet same like Earth. Try lah type, nanti akan keluar kajian tu. Dia orang jumpa, saintis ataupun ahli astronomi ni, mereka jumpa planet dekat angkasa lepas yang macam bumi. Macam bumi ni maksudnya dia ada 3 unsur yang paling utama. Dia ada oksigen, dia ada hidrogen. 2 ni lah, bukan 3, 2. Oksigen, hidrogen. Betul lah tu.
Carbon dioxide satu lagi. Okey, tapi tak apa, carbon dioxide tu tak apa, abaikan. Ni yang penting dua benda ni, hidrogen dengan oksigen. Apa penting oksigen dengan hidrogen? Bila campur dua unsur karbon ni, oksigen dengan hidrogen, dia akan ada air, dia akan ada H2O. Kan? So H2O ni air. Bila ada air, berarti akan ada tanaman, akan ada hidupan, akan ada makhluk. So bila ada oksigen, kita boleh bernafas. Bila ada hidrogen, dia akan boleh menghasilkan air. So air akan menghidupkan benda yang mati. So sebenarnya ada satu planet yang macam bumi, seolah-olah kita boleh hidup sana sebab bumi dah rosak katanya. So then kita kena pergilah ke planet tu. Tapi rupa-rupanya nak pergi ke planet tu memakan masa beratus-ratus tahun. Itu pun dengan kenderaan yang sangat laju lah tu. So dalam arti katanya memang kita takkan sampailah ke planet tu. Buatlah cerita The Passenger, tak tahu lah wallahu alam masa depan nanti mungkin ada kapsul-kapsul yang akan tidurkan manusia. Dia tidurkan kita, nanti kita jaga-jaga, kita dah sampai dah. Tapi itu memakan masa beratus tahun baru kita sampai. So maknanya Allah tidak akan benarkan kita untuk hidup di planet lain, sebab Allah jadikan kita manusia untuk hidup di planet bumi. Itu yang dicerita dalam suratul Baqarah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut kepada malaikat, aku nak ciptakan khalifah, makhluk untuk menjadi khalifah di bumi. Allah tak kata di planet lain. Al-ardi, earth, bumi ini Allah jadikan khalifah. So kita dah khalifah. So Allah ciptakan bumi untuk kita hidup dengan mudah. Allah suruh kita mengembara kat serata bumi ini, serta makanlah dari rezeki Allah kurniakan. So travel, bekerja, kadang-kadang kita tak sesuai kerja ni, pindah kerja lain. Kan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Dalam Quran, dalam ayat yang lain Allah sebut wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah, berpindah-pindah pada jalan Allah, begitu nak improve diri, atau mungkin dia kena berpindah sebab tak sesuai dekat kejiranan ni, atau mungkin dia kerja kat sini tak sesuai, dia punya kelik-kelik dia semua jenis tak okey, dan dia pindah. Tujuannya untuk improve, untuk perbaiki diri, untuk tambah iman, untuk perbetulkan kehidupan. Ini dikira sabilillah, yajid fil ardi. Allah kata kamu akan jumpa dekat bumi Allah ni muraghaman katsiran wasa'ah. Kamu akan jumpa banyak punca-punca atau peluang-peluang rezeki, banyak peluang dan juga wasa'ah. Maknanya luas, rezeki dan peluang yang sangat luas senang ceritanya. So itulah Allah suruh kita travel, suruh kita mengembara. Buat apa-apa, jangan kita duduk pada zon selesa, sentiasa mencuba dan ambil risiko. InsyaAllah kita akan berjaya, insyaAllah. Satu lagi, saya rasa untuk malam ni cukup lah kot. Dah sejam dah kita sama-sama, cukup live kita pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton pada malam ni. InsyaAllah nanti kita akan buat live lagi, insyaAllah. Siapa yang nak test bacaan surah Al-Fatihah untuk next live, InsyaAllah kita akan buat test bacaan surah Al-Fatihah. Siapa yang nak test beberapa surah-surah yang lain yang dia biasa baca, ambil peluang dengan apa yang saya mampu untuk saya nak betulkan ke dan sebagainya. Sikit-sikit tu bolehlah saya nak cuba untuk betulkan bacaan kita supaya kita dapat membaca Quran dengan baik, insyaAllah. Dalam hadis Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Minta maaf salah silap. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.